أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama, tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita sama-sama dapat mengerjakan salat subuh secara berjemaah, dan alhamdulillah saya berkelapangan pagi inilah tuan-tuan ya, untuk saya menyampaikan kuliah ataupun tazkirah subuh kepada hadirin rahimakumullah yang sepatutnya pada minggu yang akan datang ini. Pada bulan yang lepas saya tak datang kerana belum bersedia lah masa itu. Tuan-tuan yang saya kasihi, mungkin sebahagian besar tuan-tuan terkejut kenapa ustaz jadi ku sangat macam tu. Nanti saya berceritalah. Pada subuh ini saya tak bacalah hadis pilihan kita, kitab hadis pilihan kita, di mana perkara ini tempat ataupun masjid surau yang saya berkuliah, saya akan bawa tajuk ini pada permulaan selepas PKP ini. Semoga-moga saya dan juga kita semua mengambil pengajaran daripada apa yang telah dan sedang berlaku. Kalau tuan-tuan ikuti perkembangan COVID-19, semalam 26 kes, 23 kes lokal, 3 import, 14 kes di Kedah sahaja. Di Kedah sahaja. Kita akan bertanya dan terus bertanya, bila nak berakhir, bila nak selesai. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi, kita menyadari beberapa fakta yang telah dikemukakan bahawa kita akan hidup dengan COVID atau virus corona ini jangka masa yang lama lah. Setengah menyatakan 2 tahun, setengah menyatakan 2, 3 tahun, 4 tahun, dan lingkungan macam itulah. Bermakna di mana sahaja kita berada, kita terdedah kepada perkara tersebut. Anak kita terdedah, isteri kita terdedah, mak bapak kita terdedah, rakan kita terdedah kepada perkara tersebut. Kalau saya bertanya kepada hadirin rahimakumullah, adakah takut? Tentang macam saya lah, kita akan jawab kita takut. Kalau tak takut, jazimin kita tak duduk jarak-jarak macam ni. Bila mana kita jarak itu sebab patuh pada arahan lah. Yang kedua sebab kita takut mudah berjangkit. Setengah masjid hadirin rahimakumullah tak dibenarkan bawa sejadah kecil. Takutlah, takut berjangkit, tak boleh bawa sejadah kecil. Setengah masjid tak boleh bawa sejadah sendiri. Gunakan sejadah yang telah disediakan oleh pihak masjid. Ada setengah masjid seorang pun tak pakai mask. Saya tanya kenapa tak pakai, tak perlu ustaz. Dia kata semua kita dah ada penjarakan sosial. Macam-macam tuan-tuan. Sebab kita takut khauf yang ada dalam diri kita pada ketika ini adalah satu ujian daripada Allah. Kita biasa mendengarlah para asatizah kita membaca
firman Allah di antaranya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di mana dalam ayat tersebut Allah menyatakan kita akan diuji. Salah satu ujian yang akan dibawa oleh Allah, ketakutan dalam diri kita. Walaupun dari sudut penafsiran ayat tersebut, setengah para mufassirun menyatakan ketakutan kita berdepan dengan musuh, tetapi secara umumnya kita takut. Ayat yang lain disebut oleh Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, maka tidaklah, kata Allah, kami mengutuskan kepada mereka tanda-tanda agar tujuannya menakutkan, untuk menakutkan. Semakin kita takut, sewajarnya dan sepatutnya semakin manusia kembali kepada Allah, semakin menghindari maksiat dan dosa. Tetapi zahirnya, kalau kita melihatlah kita di Malaysia ini, seolah-olahnya tak ada apa, tak ada rasa takut. Kalau saya lah tuan-tuan ya, pengalaman selepas PKP ni berkuliah masjid yang dah memulakan kuliah, surau yang dah memulakan kuliah, saya rasa orang sama je. Orang sama, kebanyakannya orang sama. Saya rasa tuan-tuan pun orang sama yang pernah hadir sebelum PKP, orang ni. Selepas PKP orang ni juga. Mana orang lain? Masing-masing tuan-tuan ya. Kita tak apalah yang di luar sana. Sepatutnya semakin diasap oleh Allah dengan ujian daripadanya, semakin tuan-tuan kita merapatkan diri kepada agama. Tuan-tuan ya, kerana para ulama menyatakan bahawa ma nadalal bala illa bidhanbin wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Bala, ujian, dia tidak akan diturunkan, tidak akan berlaku melainkan dosa. Dalilnya, Ummus Salamah Hindum binti Abi Umayyah pernah menyatakan bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adabi min indih. Kata Rasulullah, bila mana zahir maksiat, derhaka di kalangan umatku, maka Allah akan meratakan tentang adab daripadanya. Hari ini rata, bukan hanya berlaku dekat Shah Alam saja. Shah Alam tak ada lah lagi tentang ya, yang dekat 23 tu akhirnya disahkan tentang negatif lah, tak ada tentang. Tapi selepas Shah Alam, Kelang pun ada, Petaling Jaya, tak usah ceritalah tentang ya. Mekah Madinah dapat tempiah, tak ada tuan-tuan. Saya tak tahulah, mungkin adalah negara tuan-tuan ya yang tidak tuan-tuan hadirin hadirat iaitu berdepan dengan COVID ini. Tetapi secara umumnya hadirin boleh dikatakan tuan-tuan dia merata tuan-tuan COVID ini. Tuan-tuan, kenapa Mekah, kenapa Madinah? Tidak di Mekah adanya Baitullah, tidakkah di Madinah itu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan tanya tuan-tuan yang bersarang dalam kepala otak kita lah. Dan persoalan yang sama pernah berada dalam pemikiran Ummus Salamah. Dia tanya kepada suaminya, amma fihim unasun salihun, tidakkah ada di kalangan mereka orang yang bagus, orang yang baik, lelaki yang baik, perempuan yang baik? Kenapa berlaku? Tuan-tuan, walaupun individu melakukan maksiat, bila mana tidak ada teguran, tidak ada nasihat daripada individu yang lain, layak bagi Allah.
tuan-tuan, mendatangkan kepada mereka adab daripadanya. Tuan-tuan ya, setengah kalau kita tengoklah orang buat bodoh pun orang like hari ni. Tuan-tuan, sajak buat bodoh tu, tuan-tuan ada orang like, ada orang sokong. Tuan-tuan, pemikiran manusia rasa benarlah yang dinyatakan oleh Rasulullah di akhir zaman. Tuan-tuan, yang dosa tidak dianggap sebagai dosa, yang benar itu dianggap dusta, yang dusta itu dianggap kebenaran. Tuan-tuan, akhir zaman kita dah, tuan-tuan, semakin menuju tuan-tuan kepada kemuncaknya. Kalau tuan-tuan baca hadis lah, dan kita dah baca hadis, tuan-tuan, kenapa dosa individu kena juga pada semua? Ada satu hadis Nabi SAW menyatakan, tuan-tuan, hadis yang tuan-tuan tahulah, bila mana kata Nabi, zahir fahishah, tuan-tuan, perkara yang keji di kalangan masyarakat, melainkan kata Nabi akan berlaku pada kita pada ketika itu, tuan-tuan, al-auja, penyakit-penyakit yang tak berlaku sebelumnya. Tu dia sebut, tuan-tuan, yang buat 2-3 ekor, tapi bila mana Allah bawa semua. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama'i. Dan tidaklah bila mana orang tak keluar zakat. Tuan-tuan, zakat bukan kena pada semua orang miskin tak kena. Tetapi bila mana ada yang tidak mengeluarkan zakat, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Yang berlaku, Allah menahan hujan turun daripada langit. Faham, tuan-tuan? Walaupun dosa individu hari ni teruk, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surat khabar, saya tak lama dah tak baca surat khabar pun tak beli, tuan-tuan, yang bakar kucing pun ada, yang bakar kucing tak tahu, tuan-tuan, yang letak kucing, tak kira lah dia Hindu ke apa, yang letak kucing dalam peti sejuk mati habis, tuan-tuan, yang berlaku dekat satu negeri dekat utara, saya tak nak sebut. Dia rogol anak dia sendiri, anak dia tu baru lepas, tuan-tuan, bersaling dalam keadaan berpantang, rogol anak sendiri. Gila punya manusia tu. Tak kira lagi yang 2-3 hari ini isu, tuan-tuan, riswah itu, tuan-tuan, yang melibatkan hadirin hadap, tuan-tuan tahu kan yang berlaku dekat Sungai Buloh tu, riswah. Padahal riswah itu perkara yang haram, ar-rashi wa murtashi finnar. Tapi orang tujuannya tak tahulah, nak ke darah, nak apa. Tak kiralah, tuan-tuan, daripada atas sampai ke bawah, daripada yang jahil sampai orang beragama. Saya ada seorang pakcik, gad lah, tuan-tuan, dia cerita dekat saya, dia anak dia sakit, saya tak tahu, tak ingat dekat Jazining masa tu, tuan-tuan, hadirin hadat, dia tanya saya kata tunjuklah, saya kata adalah, saya kata saya tak reti, tuan-tuan, hadat. Saya kata pergi pada dia ni lah, dia tak boleh pas pada orang. Tuan-tuan, jangan, tuan-tuan, jangan buat, tuan-tuan, siap dengan pagar rumah dengan segala macam, kena bayar 500 ni, kena bayar 500. Terkejut saya, nak cekau duit dekat mana? Kata gad ni, ustaz, bagi tahu dekat ustaz, dah lah tak kerja, anak tak kerja, anak tak sihat, tak apalah, 200 pun saya tak ada, 100. Saya kata tak payahlah cik, kau cik cari orang lain lah, kau cik cari orang lain, berubat sendiri pun tak apa, saya bagi dekat ni tentang ayat yang boleh dia baca. 500 min, tentang fitnah pada agama, fitnah pada agama. Saya kata dekat pocik, bukan semua, saya kata pocik, ada orang tak ada apa-apa, tuan-tuan, hadirin hadirat rahimat. Saya kata apalah, kenapa jadi macam ni, tuan-tuan, kenapa riswah? Sebab nak kedarah, nak hidup mewah. Padahal Nabi SAW pernah menyatakan, kullu lahmin nabata min harami, dalam setengah riwayat nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram,
akan disambak oleh api neraka, tuan-tuan. Neraka tak kira lah orang agamawan ke, ahli politik ke apa, tuan-tuan ya, hadirin hadirat mu kerja MBSA ke apa ke, tuan-tuan polis ke apa, kita kena sedarlah benda ni. Balik semula pada agama, balik pada agama, tuan-tuan. Allah bagi COVID ini sebenarnya nak menakutkan kita. Takut bukan lari daripada Allah, takut kita balik kepada Allah. Kita tak ada sekarang ni, tuan-tuan. Walaupun Rusia kata dah ada ubat, China kata dah ada ubat, tuan-tuan, on progress. Amerika pun kata, saintis meragui, tuan-tuan, vaksin yang dihasilkan oleh Amerika macam-macam, tuan-tuan. Hakikatnya belum ada. Bila nak ada tak tahu. Saya satu hari, tuan-tuan, mari rumah saya lah, rumah saya sekarang ni buat office dekat rumah sebab saya tak sihat, tuan-tuan ya. Banyak faktor lah saya tak sihat. Kemudian lepas PKP, tuan-tuan, siapa nak bayar, tuan-tuan? Berlambak orang tak apalah, tuan-tuan, buat dekat rumah. Orang komplain, kita refer kepada hadirin hadirat, dapat surat daripada Peguam Negara, boleh buat, tuan-tuan, dekat rumah, buat dekat rumah. Satu hari marilah sepasang suami isteri. Masa tu isteri saya mari nak dapat job Sojaya lah, mari pakai, tuan-tuan, isteri saya pakai mask dan facial shield tu, pakai yang tu, gelak, tuan-tuan, gelak ya. Yang sepasang suami isteri tu gelak. Saya ni tanya, vaksin dah ada? Tanya soalan, vaksin dah ada? Vaksin tak ada. Bila mana tak ada, kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kalau orang suruh pakai, pakai je lah. Apa payahnya? Setengah, tuan-tuan, suasana kadang-kadang tuan-tuan pergi dekat pasar raya kan, saya heran juga, tuan-tuan, mak bapak pakai mask, anak kecil tak pakai, tolong, tuan-tuan. Mak bapak pakai mask, budak-budak tak pakai, baby tak pakai. Tak tahu, mungkin baby tak pakai takut lembah ke apa, saya tak tahu. Tapi yang kita dengar, baby, orang tua, orang yang ada sakit, tuan-tuan, golongan berisiko nak kena pakai juga. Tapi tak pakai, habis macam mana? Dengar dekat, orang Terengganu kata copong, tuan-tuan, dekat apa, speaker, tuan-tuan. Hadirin hadirat, siapa yang bawa anak kecil, tuan-tuan, risiko sendirilah. Diingatkan, tak heran, tuan-tuan. Jadi bila mana belum ada, jangan kata tak ada. Bahasa, tuan-tuan, kita kena jaga juga. Belum ada, tak ada. Beza tu kenapa? Masa saya tak sihat ni, duduk dalam satu grup WhatsApp lah ni, yang sama-sama sakit macam saya ni. Satu hari dia tulis, nak tulis ni, tuan-tuan, saya sebut banyak kali, tuan-tuan ya, tangan kita ni, tuan-tuan, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tak kira lah untuk imam ke, untuk bila ke, ustaz ke apa, jadi saksi di hadapan Allah ni. Sebab tu disebut dalam suratul Kahfi tu ni, siapa yang lebih zalim, kata Allah, dia buat salah, dia lupa apa yang dibuat oleh tangan, tuan-tuan, yang dia lupakan apa yang telah dibuat oleh tangan. Cuba tuan-tuan buka ayat tentang musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum zaharal fatu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Tangan. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, hadirin hadirat, tangan. Sebab tangan kita ni, tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah, sebab itu, tuan-tuan ya, saya tak ingat kat mana tadi, tuan-tuan ya, bila mana berlaku musibah, balik pada Allah, balik pada Allah, jangan lari daripada Allah, tuan-tuan. Allah nak suruh kita dekat dengan dia, bukan semakin jauh, tuan-tuan ya. Makin kita takut, makin kita balik semula, hadirin hadirat, kepada Allah. Kembali cerita tadilah, tuan-tuan ya, grup tadilah, dia pun tulis, tuan-tuan, dia kata sakit macam kita, ada ubat? Tak ada ubat. Tak ada ubat, belum ada ubat.
tuan-tuan. Dua benda berbeza tu, tuan-tuan. Saya kata tak betul, tak betul tu. Patutnya disebut belum ada ubat. Kenapa? Nabi SAW bersabda, bila mana kita sakit, anak kita sakit, mak kita sakit, pak kita sakit, adik-beradik, kita bina perkara positif dalam kepala otak kita ni. Tentang ya, apa perkara positif? Berdasarkan hadis lah. Ma anzalallah da'an ila anzalalahu syifa'. Tidaklah bila mana Allah turunkan penyakit, bersama penyakit tersebut ada ubat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit kata Nabi ada ubat. Tiba-tiba kita kata tak ada ubat, tak kenalah. Nabi dah bagi satu jaminan, setiap penyakit ada ubatnya. Jadi COVID belum ada. Nabi sebut lagi, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a biidznillah. Kalau kita makan ubat, kita makan tuan-tuan telampir ke suplemen ke benda saya tak tahulah, tuan-tuan jus ke apa, berbetulan dengan sakit kita tu, serasi tuan-tuan. Kadang-kadang nak serasi ni habis puluhan ribu tuan-tuan ya. Habis puluhan ribu. Ada seorang tuan-tuan rakan kepada kakak saya lah, 4 kali bedah tuan-tuan, buat pembedahan dalam perut dia ni, tak ada nyakit apa-apa, 4 kali. Macam-macam tuan-tuan. Serasi obat tersebut dengan sakit kita, bari'a biidznillah, sembuh izin daripada Allah. Maksudnya apa hadis ni? Hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Nabi suruh kita berobat. Jangan kita pasrah, tak ada ubat dah, berobat pun mati juga. Tolu tuan-tuan. Yang sihat pun hari ni mati. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, guru yang sangat kita hormati tuan-tuan ya, Syekh Husni Ginting tuan-tuan, sakit apa? 40 tahun tuan-tuan, hari Jumaat meninggal dunia. Allah, saya banyaklah dengar ceramah dia tuan-tuan, baca buku dia, baca artikel dia. 40 tahun mati. Para alim ulama, ilmu diangkat. Tuan-tuan tahu kan tanda akhir zaman tuan-tuan, mautul alim thulmatul fil Islam la yasudduha syai'. Bila mana mati seorang alim, berlaku cedera pada agama. Tak ada yang boleh tutup tuan-tuan. Makhtalafal lail wan nahar. Selama mana walaupun bergalih silih berganti tuan-tuan, malam dan siang, tak boleh nak tutup. Bila mana ditanya kepada Ibnu Mas'ud, mati orang yang alim tuan-tuan, bagaimana Allah mengangkat ilmu? Bidhihabi ahli. Bila mana Allah matikan tuan-tuan ahlinya, mati seorang-seorang. Bulan Mei yang lepas tuan-tuan ni, dalam PKP itu ramai mana mati tuan-tuan. Almarhum Tuan Guru Ismail Qamus tuan-tuan, masih PKP hari Jumaat, ramai tuan-tuan. Kenapa dan mengapa? Kita sedarlah kita berada tuan-tuan di hujung hadirin hadirat zaman ni. Kita sedang menuju kepada akhir zaman tuan-tuan yang sangat saya kasih. Kembali tuan-tuan, saya kata ada ubat dia. Nabi kata suruh berubat. Sebab tu hadis tadi suruh kita berubat. Yang kedua tuan-tuan, bila mana tuan-tuan telang lah minum air ke apa, Panadol ke apa, suplemen ke apa, tuan-tuan ingat tuan-tuan, yang menyembuhkan apa? Allah. Bukan doktor pakar. Kadang-kadang doktor pakar yang sama, dia belah A okey, dia belah B tak berjaya, tu kan. Suplemen yang sama, A ke darah tuan-tuan, baru seminggu okey, B dah ke darah dah 2-3 bulan, tak jalan, tu kan. Tu saya belajarlah tuan-tuan, sepanjang sakit tu tuan-tuan ya, perut manusia tak sama. Tuan-tuan tak payah dengar orang kata, tuan-tuan hadirin hadirat, ada orang kata dekat saya, ustaz makan habbatus sauda. Habbatus sauda bagus, bukan kata tak bagus, tapi bila mana tuan-tuan ada masalah tuan-tuan ya, dia boleh membawa tentang lagi mudarat. Kenapa? Tu kena belajar. Zaitun tuan-tuan, zaitun minyak yang diberkati kata Rasulullah. Tuan-tuan boleh buka tuan-tuan ya,
Tetapi tuan-tuan nak ke darah zaitun, tuan-tuan kena tahu. Jangan tuan-tuan orang kata minum zaitun, kita pun pergi beli, tak tengok color dia, merah ke kuning ke, kita pun telan tuan-tuan. Buat masak, rasa macam bijak tuan-tuan, rasa macam okey. Mana tuan-tuan? Saya masa sakit tu tuan-tuan ya, baru kita belajarlah rupanya zaitun ini hadirin lebih bagus kita buat dressing daripada kita masak. Nak masak tu paling bagus, bukan saya promoter Felda ke apa tuan-tuan, menteri komoditi ke apa, tapi paling bagus tuan-tuan minyak sawit. Minyak sawit tuan-tuan, minyak sawit. Doktor lah cakap dekat saya, minyak sawit, minyak sapi. Oh, kita pun pergi cari minyak sapi. Patut saya kata orang tuan-tuan, orang setengahnya suka minyak sapi, rupanya minyak sapi tu bagus. Tapi minyak sapi yang mana? Grass fed dia kata, yang kedarah lembu, kedarah rumput. Hari ni lembu bukan kedarah rumput tuan-tuan. Hadirin hadir, adalah tuan-tuan pergi dekat kedai tu tuan-tuan ya, bagus. Allah macam-macam saya jumpa pakar tuan-tuan. Hadirin hadir, ada seorang tu dia punya matlamat, dia berubat orang, dia kata berubat orang tuan-tuan sembuh tanpa ubat, tak payah makan ubat. Selagi mana duduk kedarah ubat, kata doktor ni, bukan sembuh. Pandangan dia lah tuan-tuan, boleh argue, jangan argue dengan saya, argue dengan dia tuan-tuan. Dia doktor lah, dia kata kalau setengah penyakit ini disebabkan makanan, kenapa makanan tak boleh menyembuhkan manusia? Dia punya tuan-tuan, dia bagi tahu dekat saya, dia kata kadang-kadang kita sebut tentang makanan sunnah, kurma, zaitun, habatus sauda, segala macam lah kita sebut, tin, delima. Tapi bila mana kita nak makan, kita tak mengikut sunnah. Makan, kita pun ke darah tuan-tuan. Orang kata ustaz terang ambil cuka, saya ambil cuka tuan-tuan. Doktor tanya berapa kali, dan 2 kali. Nasib baik 2 kali. Doktor kata, kenapa? Ada seorang pocik tu, yelah anak, tak salah dekat anak tak bagi, suruh pak dia sihat tuan-tuan, suruh pak dia beli cuka, suruh pak dia ke darah cuka tuan-tuan. Ada orang dia sesuai, ada orang tak sesuai, itu saja. Perut manusia dia tak sama, bagi pak dia makin sakit tuan-tuan. Jadi refer kepada doktor, doktor tanya pak dia tuan-tuan, cek balik apa dia makan, dia minum ke apa, dia kata cuka, tolong berhenti, cuba berhenti tuan-tuan, okey. Maknanya tak sama, jangan kata sama. Saya kalau nak ceritalah tuan-tuan, banyak lah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan baca hadis, nak sebut, nak tuan-tuan faham tuan-tuan, nak makan kita kena reti. Suhaib tuan-tuan Ar-Rumi, Sayyidina Ali pernah sakit mata, Nabi tak bagi makan kurma. Hai, kurma bagus kan ustaz, sebab tu orang suruh kamu belajar. Kurma dia bagus, tapi dalam setengah situasi, setengah keadaan dia tak bagus, dia membawa jadi mudarat tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Jadi mudarat. Masa tu Sayyidina Ali dengan Nabi pergi sebuah rumah perempuan lah tuan-tuan ya, hadir dijamu buah kurma. Sayyidina Ali nak jamah, Nabi kata kamu baru sembuh daripada sakit mata. Jangan lagi lah tuan-tuan, biar betul-betul sembuh baru ke darah. Nabi pernah buat larangan yang sama kepada Suhaib, tak bagi. Kita kena kaji kenapa tuan-tuan, kenapa benda tu. Hadirin hadirat rahimah, bukan main telang macam tu tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Kemudian saya nak petik tuan-tuan hadirin hadirat daripada tadilah tuan-tuan. Jadi jawapannya bagaimana? Belum ada ubat. Bila mana belum ada ubat, kepada siapa tuan-tuan kita nak mengadu? Allah. Ustaz, kenapa? Allah lah tuan-tuan yang menggenggam hidup dan mati sesuatu, termasuk
yang kita namakan virus, kuman, bakteria, siapa yang menggenggam hidup dan mati mereka semua termasuk kita, Allah. Boleh ke tak boleh bagi Allah, tuan-tuan, untuk Allah mengangkat balak ini dengan memastikan virus tersebut, tuan-tuan, dengan kuasa dia? Boleh kan? Tuan-tuan buka, tuan-tuan, kisah apa? Kisah akhir zaman kan, bila mana keluar Ya'juj dan Ma'juj, tuan-tuan, skrip dia dah ada dah. Nabi Isa tak boleh, tuan-tuan, nak beat Ya'juj dan Ma'juj. Betul kan? Betul? Tuan-tuan, sama juga hadirin hadirat, bila mana kisah apa Dajjal itu, Nabi kata dekat sahabat, bukan mu. Kenapa? Skrip dah ada dah, tuan-tuan. Yang akan membunuh Dajjal siapa? Tuan-tuan, Nabi Isa, bukan mu. Kita buat macam mana pun dia takkan mati. Skrip dia dah ada dah. Mana turun, di tempat mana turun, siapa yang pun dah ada, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa naik, tuan-tuan, hadir satu tempat, bermunajat kepada Allah. Allah bawa apa? Allah bawa ulat je, habis mapuh, tuan-tuan, Ya'juj dan Ma'juj. Allah boleh buat, Allah boleh buat, sama juga. Lalu bagaimana, tuan-tuan? Kita kena bina yakin kita pada Allah. Yakin kita kepada Allah, tuan-tuan, yakin kepada Allah, mantapkan iman. Dia datang daripada mana? Datang daripada amal yang soleh, datang daripada ilmu. Tuan-tuan, kena belajarlah, tuan-tuan. Bukan masa PKP, tuan-tuan, hendak belajar masak je, daripada tak reti jadi reti. Tak, belajarlah, tuan-tuan. Hari ni berlambak, tuan-tuan. Kalau kita nak belajar mengisi YouTube kan, dengan para asatizah, tuan-tuan, nak belajar apa? Nak belajar nahu, nak belajar tajwid, berlambak, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, ya, lepas tu kita tanyalah para asatizah yang lain, betul ke tak betul ni saya belajar ni. Tuan-tuan, untuk pengesahan lah, tuan-tuan, ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Kemudian ilmu perlu dimantapkan. Keyakinan kita tu amal yang soleh, kena sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang maghrib lambat. Kenapa? Hari ni kan fenomena, tuan-tuan, dalam beberapa bulan ni, tengok apa cerita 7 hari mencerita ikut mapuh keras, tuan-tuan. Orang bersedia untuk solat maghrib, duduk layang tengok, tuan-tuan, mak leha ke apa, tuan-tuan, habis duduk menangis. Tolong, tuan-tuan, jangan layang lah, tuan-tuan, ya. Kita tua dah, tuan-tuan. Tengok cerita mak leha apa, tuan-tuan. Baca Quran lagi bagus, tuan-tuan. Datang ke masjid, intizarus solat ba'da salati, tunggu, tuan-tuan. Inilah, kita payah, kita tua, mungkin kita tak layang, anak kita mungkin dia layang juga, bini kita layang juga, tuan-tuan. Saya semalam lah, tuan-tuan, ya, ialah baju saya ni semua baju baru, yang ni satu je ni. Ialah baju ni asalnya baju bukan kurta, jadi macam kurta, tuan, jadi besar, tuan-tuan. Ialah daripada 80 kilo sekarang 58 kilo. Saya tak pernah tergambar satu hari, tuan-tuan, saya boleh pakai t-shirt saiz S, tuan-tuan. Baju slim fit ni, slim fit. Jadi tuan-tuan, ya, pergi beli. Masa tu, tuan-tuan, lagu Hatan, Datuk Hatan tu, tuan-tuan, penyanyi tu, lagu apa, tuan-tuan, ya, Maligai Syahdu. Makcik dah duk layan juga, tuan-tuan, duk menyanyi, makcik. Malu dah tu, tuan-tuan, ya. Tutuplah sikit, tuan-tuan, hadapan khalayak duk menyanyi, duk melalak, buat apa? Allahu Akbar, tuan-tuan, ya. Dah lah saya tengok anak dia, aku rasa nak kata jantan ke betina, jantan ke betina, rupanya, tuan-tuan, perempuan tapi pakai macam jantan tu. Kita nampak tu, tuan-tuan, tu murka tu Allah tak suka, Nabi tak suka, perkara yang dilaknat Allah lain, dia pun lain. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, bagaimana, tuan-tuan, yang seterusnya nak tutup dah, tuan-tuan, 5 minit lagi lah. Perbanyakkan istighfar, tuan-tuan.
wa ma rufi'al bala illa bitaubah, tidak diangkat bala dengan bertaubat kepada Allah. Dalam kerangka kita bertaubat tuan-tuan, apa yang boleh kita buat di antaranya saya nak sebut satu sajalah tuan-tuan ya. Perbanyakkan tuan-tuan kita membaca tasbih Zunnun tuan-tuan, yang Imam baca tadi kan. Tasbih Zunnun tu yang mana? Zunnun itu Nabi Yunus lah. Tasbih Zunnun tu yang mana? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebut banyak-banyak tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan satu hadis yang sahih. Yang mensahihkan hadis ini Syu'ib Arnaud tuan-tuan, salah tokoh hadis pada Jordan lah, dia kata sahih. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi kata kalau sebelum itulah kita perbanyakkan menyebut la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lepas tu kita berdoa, doa mustajab. Doa mustajab kan. Kisahnya Nabi Yunus tuan-tuan, ialah orang tak dengar kata dia tuan-tuan, dia pun lari daripada tempat tu tuan-tuan, naik kapal. Rekah cerita ni, naik kapal berlaku gelombang tuan-tuan. Gelombang tu juragan kata kita kena buang orang ni, nak bagi stable balik. Buat undi jatuh pada Nabi Allah Yunus. Tak tergamak juragan, buat lagi sekali, Nabi Yunus juga tuan-tuan. Akhirnya Nabi Yunus tuan-tuan, hadirin hadirat, terjun dalam laut itu. Allah arahkan ikan paus mari telan tuan-tuan. Kata Allah, laula annahu minal musabbihin, kalaulah nya tu Nabi Yunus lah, bukan daripada orang yang bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu, nya dia akan berada dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Masa dalam perut itu dia pun bertasbih. Tasbih di antara tasbih apa tuan-tuan? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bagaimana tuan-tuan kita supayalah COVID ini segera diangkat oleh Allah, bukan duk main 25 turun 1, naik balik 15, turun 11, naik balik tuan-tuan hadirin hadirat. Tu tuan-tuan, bagaimana dak daripada atas sampai ke bawah tuan-tuan. Sebut apa? Jangan sekadar sebut mutak semayang, tak jadi juga semayang. Sebut banyak-banyak la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia ada 3 tuan-tuan yang dirangkumkan kata ulama dalam ucapan tasbih ini. Satu, tauhid. Yang kedua tuan-tuan, pengiktirafan bahawa kita ini zalim. Ya, kita banyak buat dosa. Saya ada dosa tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan, kita ada dosa, kita mengakukan saya zalim ya Allah. Yang ketiga adalah kita minta keampunan daripada Allah tuan-tuan. Besar tuan-tuan ya. Tasbih Zunnun ataupun tasbih Nabi Allah Yunus kita pun sebut. Sebab tu kata Luqman yang terakhir pada saya lah, awid ya bunayya, wahai anakku, awid lisanak Allahumma gfirli, wahai anakku, sebut, biasakan mulut kamu menyebut Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan saya. Kenapa? Fa inna lillahi, bagi Allah saat, ketika, detik, masa, la yaruddu fiha sa'ilan, Allah tidak akan menolak tuan-tuan permintaan hamba-Nya. Jadi perbanyakkan istighfar tuan-tuan. Berhentilah buat dosa tuan-tuan, WhatsApp ke apa tuan-tuan, kita nak marah dekat Asri Janggut, jangan kita maki dia, dia pun jangan tuan-tuan suka-suka hati cakap macam tu. Hari ni tuan-tuan manusia kan macam-macam tuan-tuan, daripada atas ke bawah tuan-tuan, macam-macam. Tuan-tuan baca kan isu politik pada tuan-tuan Lim Kit Siang tuan-tuan, dia boleh buat lawak tuan-tuan, istihza terhadap para anbiya, minta maaf dengan orang. Tolong, mu nak minta maaf bukan minta maaf dengan orang. Bohong ampun minta dengan Allah. Boleh buat lawak tuan-tuan, istihza. Tu tak kira lagi tuan-tuan yang conteng gambar agung, gambar para alim tuan-tuan hadirin hadirat, Dr. Nur Hisham Habib tuan-tuan dia conteng. Saya rasa tuan-tuan Muslim tu tengok pada gambar, kerana sekitar tersebut saya rasa tak ada tuan-tuan, tak ramai India, tak ramai Cina. Malu ke tak malu? Conteng. Nak marah buat apa tuan-tuan? Patutnya tu kita bersyukur, terutamanya tuan-tuan ya,
hadirin hadirat cara pengarah kesihatan handle benda tersebut. Kita diajar oleh Allah, man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khaira. Bila mana orang berbuat baik kepada kamu, sebut kepadanya jazakallahu khaira, bukan cotek muka. Tuan-tuan, faqad adblara fis sana'i, kita kena puji. Dalam hadis lain Nabi kata puji, kena ingat. Tuan-tuan, di atas ketegasan dia lah tuan-tuan ya. Saya kan nak cerita banyak lah dekat tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kena ingat tuan-tuan, kalau kita pakai cara peringkat awal kan dicadang cara apa? Cara Korea habis buat test tuan-tuan. Singapura nak pakai cara Korea, tuan-tuan tengok apa jadi Singapura. Kita pakai cara cluster tu mudah kita nak tangani. Tuan-tuan tak pakai cara orang. Amerika hancur lebu tuan-tuan. Tak kena cara berlaku perang saudara kalau tuan-tuan baca kan. Tuan-tuan ya, setengah wilayah polis tak berfungsi. Bawa keluar senapan, pistol yang ada, tuan-tuan, orang masuk rumah kat Amerika Syarikat. Tuan-tuan, ke mana? Balik kita kepada Allah. Balik kita kepada Allah. Balik kita kepada Allah. Itulah sekadar daripada saya tuan-tuan ya. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada bahasa yang terkasar. Terima kasihlah tuan-tuan ya. Jazakumullah khairan atas mungkin semangat tuan-tuan hadirin hadirat, doa tuan-tuan lah. Sekarang ni sihat dah, cuma kena beringat banyak benda lah. Tak boleh ke darah ni. Doktor pangkau kalau ikut saya aku makan je. Tuan-tuan, tapi doktor kata yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Tuan-tuan tengok kuruh macam ni tuan-tuan, anak murid saya tu kering, bukan kuruh saja ustaz, kering dia kata. Kering ke kering, janji boleh bercakap dia okey lah tuan-tuan ya. Okey, saya minta maaf kalau bahasa yang terkasar, kalau ada kesalahan perbetulkanlah saya tuan-tuan, perbetulkanlah saya. Subuh depan saya tak ada lah sebab tukar dengan Ustaz Harmi lah tuan-tuan ya. Dia tak dan tuan-tuan, jadi saya ganti hari ni, minggu depan saya tak ada lah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.